Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya bersama 3 rakan seperjuangan yang lain akan membentangkan tugasan berdasarkan artikel yang telah dikaji oleh kumpulan kami yang bertajuk Aplikasi Teori Konseptual Kata Kunci dalam novel Anak Titi Wangsa karya Christmas bagi subjek SCH 2073 Cereka. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai kandungan yang akan dibentangkan sebentar lagi, terlebih dahulu izinkan saya bersama rakan-rakan yang lain untuk memperkenalkan diri. Saya Aida Mastura binti Muhammad, nombor matrik C18A0020. Saya Aina Syafiqah Pati Karim, bernama matrik C18A0025. Saya Aisyah Humaira binti Mustafa Faizul, nombor matrik C18A0030. Nama saya Syahidatul Balqis binti Azmi, bernombor matrik C18A0390. Berdasarkan tugasan yang telah dilaksanakan, terdapat 7 kandungan yang terdiri daripada abstrak, pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, sorotan kajian, metodologi kajian, diikuti dengan analisis kajian dan yang terakhir adalah kesimpulan yang mana akan dibentangkan oleh kami dalam video ini. Dalam artikel ini, pengkaji memilih novel Anak Titi Wangsa karya Christmas untuk dianalisis dengan menggunakan teori konseptual kata kunci yang telah dikemukakan oleh Mokhtar Hassan pada tahun 2005. Novel ini banyak menyentuh soal kehidupan remaja yang sedang giat membesar dalam mengharungi kehidupan yang kian mencabar. Di samping itu, novel Anak Titi Wangsa dianggap sebagai novel sosial kerana banyak menekankan aspek persoalan masyarakat di dalamnya. Novel ini telah diterbitkan oleh Christmas pada tahun 1967 yang mana beliau sedang bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka pada ketika itu. Nama sebenar Christmas ialah Kamaluddin Muhammad yang merupakan seorang sastrawan negara Malaysia. Christmas seorang yang memiliki pengetahuan dan pembacaan yang meluas sehingga dapat mengeluarkan semula semua idea dari pembacaannya menerusi penulisan sama ada cerpen maupun novel. Semua karya yang dihasilkan oleh beliau mempunyai mesej serta nilai dan pengajaran yang tersendiri di dalamnya seperti mana yang terdapat dalam novel Anak Titi Wangsa. Justeru, mesej, nilai dan pengajaran yang diterapkan oleh Christmas dalam novel ini telah dikaji oleh pengkaji menerusi kajian ini. Terdapat 2 permasalahan yang telah dikaji dalam kajian ini iaitu yang pertama, golongan muda yang kurang berminat dalam menuntut ilmu seperti yang dipaparkan dalam novel Anak Titi Wangsa dan yang kedua, seseorang remaja yang kurang mendapat didikan yang secukupnya dan tidak menitik beratkan soal pemilihan rakan sehingga menyebabkan remaja itu terjerumus ke dalam melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kajian yang dilakukan oleh pengkaji adalah bertujuan untuk menganalisis mesej-mesej tersurat berkaitan dengan kepentingan menuntut ilmu yang terkandung dalam novel Anak Titi Wangsa karya Christmas dengan menggunakan pendekatan teori konseptual kata kunci yang dikemukakan oleh Mokhtar Hassan pada tahun 2005. Objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti nilai dan pengajaran yang terkandung dalam novel Anak Titi Wangsa. Terdapat beberapa sorotan kajian lepas yang dilaksanakan oleh Muhammad Fahmi Ismail dan Muhammad Firdaus bin Yaakob 2018 melalui jurnal artikel mereka berjudul Kesan Cerita Rakyat Masyarakat Orang Asli Temia Guamusan Kelantan. Satu penelitian terhadap teori konseptual kata kunci. Kajian ini dilakukan kerana melihatkan kepelbagaian nilai budaya telah lama wujud kalangan masyarakat dan objektif kajian ini adalah untuk menilai kesan yang tersirat dalam cerita rakyat masyarakat orang asli Temia. Seterusnya, kajian ini dilaksanakan oleh Ni Azli Muhammad dan Samsina Abdul Rahman 2015 melalui jurnal mereka berjudul Puisi-puisi Melayu Tradisional dalam Drama Bukan Lalan Ditiup Angin 1970 karya Nordin Hassan. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti dan menganalisis jenis-jenis puisi Melayu dalam drama beliau bertajuk Bukan Lalan Ditiup Angin 1970 dengan menggunakan teori konseptual kata kunci. Kajian ini turut dilaksanakan oleh Muhammad Mokhtar Abu Hassan dan Rajaswari Sitaraman 2015 dalam jurnal artikel mereka bertajuk Konsep Perjuangan Anwar Ridwan dalam novel Penyeberang Sepadan.
Dalam kajian ini, pengarang menggunakan teori konseptual kata kunci dan objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti konseptualisasi Anwar Ridwan mengenai konsep perjuangan dalam novel Penyeberangan Sepadam. Sorotan kajian lepas yang seterusnya ialah IPGK Tun Abdul Razak dan Abang Muhammad Daud bin Abang Taha pada tahun 2016, Kemiskinan dalam Karya Sastra. Dalam kajian ini, boleh dilihat John Chen telah menghasilkan beberapa buah cerpen dan cerpen tersebut telah dikemukakan ke dalam 3 buah antologi, iaitu Bunga Rimba pada tahun 1999, Menziarahi Dunia Sebayan pada tahun 2005 dan Musim Terakhir pada tahun 1998. Kajian yang seterusnya ialah Nabilah binti Muhammad Nasir, Ghazalidin Abdul Razak, Elias Abdul Raya Pamamele 2020 telah menulis sebuah artikel. Dalam kajian ini bertujuan untuk melihat ke pengarangan sastrawan negara yang keenam, iaitu Muhammad Haji Saleh, yang sememangnya tidak dapat disangkal karya yang dihasilkan olehnya mempunyai banyak ayat terindah. Akhir sekali, sorotan kajian lepas daripada Umar pada tahun 2020 dalam artikel Teori Konseptual Kata Kunci, satu penganalisisan sajak layu karya Malik Ibrahim. Dalam kajian ini dapat menjadi wadah hiburan yang mengandungi mesej dan nilai estetika apabila diolah dengan perasaan yang diluahkan oleh penulisnya. Seterusnya, metodologi kajian. Kaedah kualitatif seperti kaedah penyelidikan perpustakaan dan kaedah muat turun internet digunakan dalam kajian makalah ini untuk mengumpul data yang lengkap yang boleh dijadikan rujukan yang berkaitan dengan kajian ini. Bahan-bahan daripada buku ilmiah, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian ini akan digunakan sebagai bahan utama atau bentuk fakta untuk menguatkan lagi kajian dan melayari laman web yang berkaitan dengan kajian. Dalam kajian ini akan mengaplikasikan teori konseptual kata kunci yang telah diperkenalkan oleh Muhammad Mokhtar Hassan. Kata kunci dalam konteks ini bersifat kumulatif, iaitu menghubungkan kata-kata tertentu pada rantai makna yang akan menghadirkan makna komprehensif bagi sesebuah karya. Teori ini adalah konsepsi seorang individu terhadap sesuatu idea, objek atau perkara boleh dikenal pasti melalui penelitian kata-kata yang digunakan oleh pengarang dan kata-kata tersebut diberi penekanan atau fokus yang dinamakan sebagai kata kunci. Terdapat 3 prinsip teori konseptual kata kunci yang dikemukakan oleh Muhammad Mokhtar, iaitu dari segi kepengaruhan, pemilihan kata dan kesan. Seterusnya, analisis kajian. Prinsip kepengaruhan. Kepengaruhan seseorang dari segi latar belakang keluarga, pendidikan dan sebagainya dapat dilihat melalui tingkah laku maupun karya yang diterbitkan. Seperti yang dapat kita lihat di dalam contoh petikan teks novel Anak Titi Wangsa pada halaman ke-31. Contoh petikan tersebut, kepengaruhan pengarang dalam menceritakan perkara tersebut berdasarkan pengalaman yang diperolehinya semasa melanjutkan pelajaran ke beberapa buah negara yang mempunyai kepelbagaian tempat yang didiami itu sedikit sebanyak mempengaruhi kepengarangannya. Pemilihan kata digunakan bagi memberi kefahaman yang jelas kepada pembaca, di mana melalui penggunaan kata ini jelaslah menunjukkan kesungguhan penulis menyampaikan sesuatu mesej dari aspek positif maupun negatif kepada penulis serta masyarakat di luar sana, seperti yang dapat kita lihat dalam contoh petikan teks novel Anak Titi Wangsa pada halaman ke-1. Perkara yang ingin disampaikan melalui tingkah laku dan perkataan yang disampaikan menjelaskan bahawa pengarang cuba memberi penjelasan kepada pembaca tentang pentingnya menuntut ilmu. Prinsip kesan adalah sesuatu perkara yang dapat dilihat akibat daripada tingkah laku yang positif atau negatif akan menyebabkan seseorang mengalami perubahan akibat tindakan tersebut, seperti yang dapat kita lihat di dalam contoh petikan teks novel Anak Titi Wangsa pada halaman ke-40. Melalui petikan di atas menyatakan bahawa kesan daripada pergaulan dan didikan akan menyebabkan seseorang boleh berubah dalam sekelip mata.
pengarang. Mesej pengarang adalah sesuatu perkara yang akan memberi tindak balas kepada kita dalam memperoleh keupayaan untuk memahami maksud tersirat yang ingin disampaikan, seperti yang dapat kita lihat di dalam contoh petikan teks novel Anak Titiwangsa pada halaman ke-47. Petikan di atas menyatakan bahawa sesuatu keupayaan yang dimiliki oleh seseorang adalah daripada pengalaman yang dimiliki. Nilai dan pengajaran. Nilai merupakan sesuatu perkara yang baik atau positif yang dimiliki dan diamalkan oleh setiap manusia, di mana ianya dapat dilihat melalui tindakan dan layanan mereka kepada orang lain, seperti yang dapat kita lihat di dalam contoh petikan teks novel Anak Titiwangsa pada halaman ke-46. Petikan di atas menjelaskan bahawa kata-kata yang berbentuk positif dan bermotivasi yang diucapkan kepada seseorang semasa mereka sedang menghadapi ujian yang berat adalah sangat penting untuk menaikkan semangat mereka. Secara keseluruhannya, melalui kajian ini dapat disimpulkan bahawa mesej pengarang merupakan satu elemen penting dalam sesebuah karya bagi menghubungkan pembaca dengan karya. Selain itu, pembaca juga dapat menggambarkan diri seseorang pengarang melalui baik-baik kata, perunsurkan mesej dan pengajaran yang diperlihatkan oleh pengarang dalam karyanya.